Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Jemaat dipersilakan menenangkan diri dan mempersiapkan hati. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan suci, suci, suci. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita akan menyanyikan KPPK nomor 289, Semoga Ku Memuji Dia. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti. Kami ucap syukur untuk pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami ucap syukur untuk setiap berkat-berkat-Mu. Kami ucap syukur Tuhan, terlebih lagi jika pada pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini, kami boleh datang untuk memuji memuliakan nama-Mu. Itu semua oleh karena kasih setia-Mu. Kiranya Kau mempersiapkan hati kami untuk kami boleh masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini.
Kami menyerahkan semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu ini diambil dari kitab Efesus, pasal yang kedua ayat 13 sampai ke 22. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai ke 22. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat sekalian membacakan ayat yang genap. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, jemaat persilakan duduk. Pada saat ini kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu, sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang lemah, kami membutuhkan pertolongan-Mu, kami membutuhkan pimpinan-Mu di dalam kami berjalan, di dalam kami melakukan kehidupan kami Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami ucap syukur Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya kasih setiamu yang boleh memberikan kami kekuatan dan menolong kami, sehingga kami boleh hidup di dalam pimpinan-Mu. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan meresponi dengan menyanyikan pujian Kini Ku Dalam Keluarganya.
Kesaksian pujian pada hari ini akan disampaikan oleh keluarga Li Suchen secara virtual. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray. And bit by bit, that your family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and May we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. may we learn to love each other more with each new day. My words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray. We might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Sebuah nyanyian yang indah yang mengingatkan kita sebagai sebuah keluarga. Sehingga kita bisa berkata, welcome to the family, selamat datang di dalam keluarga. 所以我们大家可以说欢迎来到我们的大家庭。 Hari ini kita bersama-sama juga akan merenungkan satu tema, yaitu menjadi anggota keluarga Allah. 今天我们要思想的主题就是成为上帝家里的人。 Dan kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, tapi sebelumnya mari bersama kita berdoa, mohon Roh Kudus menolong kita.
我们要一起学习上帝的话，但是我们要先同心祷告，求上帝帮助我们。 Kami bersyukur kami masih punya kesempatan untuk hidup dan belajar dari firman Tuhan. 主，我们感谢你，我们还活着，还有机会学习你的话语。 Dan kami percaya Tuhan hari ini hadir di tengah kami dengan berkat-Mu. 我们深信主，你在我们当中，你要赐下你的恩典。 Dan kami mohon Roh Kudus tolong dan pimpin kami. 我们恳求圣灵帮助和带领我们。 Ketika kami mau belajar dari firman Tuhan pagi ini. 我们今天早晨要学习你的话语。 Ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. 当我们读并且思想你的话语时， Kiranya Tuhan menolong kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. 求主帮助我们，使我们能够更加亲近主， Lebih lagi mengasihi Tuhan. 更加爱主， Dan bahkan firman Tuhan boleh menjadi pedoman hidup kami. 甚至主的话语可以成为我们生活中的指南。 Roh Kudus pimpin dan tolong kami. 恳求圣灵帮助和带领我们， Supaya kami bukan hanya bisa baca firman Tuhan, tetapi juga melakukan kehendak Tuhan. 使我们不单单是读你的话语，并且我们有力量能够施行。 Kami menyerahkan waktu ini dalam pimpinan Tuhan. 我们将这段时间交在主的带领之 Dalam 下， nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Hari ini bagian dari firman Tuhan akan terambil dari bacaan yang sama, yaitu Efesus pasal yang kedua. 今天，今天我们要思想的经文就是刚才我们已经读的以弗所书第2章。 Kalau tadi kita membaca dari ayat 13 sampai 22, saya ingin mengajak kita melihat ayat 19 sampai dengan 22. 刚才我们已经读了13到22节，我要邀请大家再一次读19到22节。 Saya akan membacakan lebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti dibaca di dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文读，然后用华语读。 Ayat 19 dari Efesus pasal yang kedua. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. 以弗所书2章19到22节，这样你们不再做外人和客离，是与圣徒同国，是上帝家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为上帝借着圣灵居住的所在。 Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara dan melakukan dalam hidup kita. 读经到此里，凡是读上帝的话，并且思想存记在心里的人有福了。 Saudara, ketika saya masih menjadi mahasiswa, waktu itu saya berada di asrama. 当我还读大学的时候，我住在宿舍里。 Nah, paling senang ketika melihat ke bawah karena di bawah itu ada lapangan. 我很喜欢从楼上看到下面有一个广场。 Nah, biasanya sore hari para dosen atau ada beberapa dosen yang seringkali jalan-jalan di lapangan itu. 通常下午有一些教授在广场上散步， Nah, saya seringkali menantikan salah seorang dosen. 我就等着有一位教授， Karena dosen ini masih punya anak kecil. 因为这位教授他还有小孩子， Dan kami senang sekali melihatnya. 我们很喜欢看到他们。 Kenapa senang melihatnya? 为什么呢？
Karena dosen ini ketika jalan dia akan taruh tangannya di belakang. 因为这位教授走的时候把手放在背后， Sambil badannya agak memungkuk ke depan, gitu jalan sambil liatin jalannya. 他一面弯腰走，一面看着地下。 2 meter di belakangnya, 在他身后2米， anaknya yang masih kecil 5 tahun, 他的一个小孩5岁， persis seperti bapaknya. 跟他爸爸完全一模一样。 Tangannya ditaruh di belakang, 他也把手放在背后， lalu jalannya juga ngikuti bapaknya. 他走路也跟着他爸爸的姿态。 Sambil nunduk, sambil lihat ke depan, mau tiru lagi papanya. Tunduk lagi, lihat ke depan. 他一面低着头，一面又抬头看爸爸的样子。 Nah itu yang paling senang kami lihat. 这就是我们很喜欢看到的。 Anaknya itu persis seperti bapaknya. 这个爸爸简直跟他的，这个孩子简直跟他的爸爸一模一样。 Waktu saya punya anak, 我有了孩子的时候， anak pertama, 我的大孩子， begitu keluar orang bilang, wah persis papanya. 他一生下来，大家都说，简直是他爸爸的翻版。 Ketika anak saya yang kedua lahir, 第二个孩子出生， lalu mulai agak besar, 比较大一点了， ada anggota jemaat yang tanya kepada dia. 会友就问他， Dia tanya, kokomu itu mirip papamu, kamu kok enggak? 他们说，你哥哥啊，简直跟你爸爸一模一样，但是为什么你不这样呢？ Anak saya kedua pinter. 我第二个孩子很聪明， Dia bilang itu salahnya mama. 他说这是我妈妈的错， Karena waktu Koko masih di dalam perut, mama elus-elus dan katakan, nak nanti keluar mirip papa ya. 因为我哥哥还在妈妈肚子里的时候，妈妈常常摸着肚子说：“孩子，你生下来要跟你爸爸一样。 Waktu saya di dalam perut, mama lupa. ”我在肚子里的时候，妈妈忘记了， Makanya saya nggak seperti papa. 所以我才不像爸爸。 Saudara, keluarga itu menjadi satu dan memiliki kemiripan-kemiripan. 弟兄姐妹们，一个家庭组合在一起，而且他们的成员都有相似的地方。 Itu sebabnya kalau anak lahir lalu kita lihat, ih mirip papanya ya, atau ih mirip mamanya ya. 所以一个婴孩出生，我们会说：“哎呀，真像他爸爸”，或者说“简直像他的妈妈”。 Ya ada anggota jemaat saya yang berkata, kalau nggak mirip kan nanti disangka anak tetangga. 有信徒开玩笑说：“如果不像，那人家会以为是邻居的孩子。 Saudara, itulah keluarga. ”所以这就是家庭。 Di mana dalam keluarga itu ada kesamaan-kesamaan yang dimiliki. 在这个家庭里，大家都有相似的地方， Juga sebagai keluarga itu memiliki satu kesatuan. 而且在家庭里是一个连接在一起的一 Itu, 体。 ya, itu sebabnya kalau ada anak yang nakal, 所以如果有一个孩子顽皮的话， maka orang tanya, ini anaknya siapa? 人家会问：“这是谁家的孩子？” Padahal anak itu punya kemauannya sendiri yang disalahkan orang tuanya. 其实这孩子有他自己的意愿，但是人家却怪他的父母亲。 Itulah keluarga. 这就是家庭， Di dalamnya ada satu kesatuan, ada kesamaannya. 在家庭里有一个合一，有一个相同的地方。 Di dalam dunia orang melihat keluarga itu sangat penting. 在世界上，我们看家庭是很重要的， Makanya kita pun pengen berada di tengah keluarga. 所以我们大家都希望在一个家庭里面。 Kita lahir di tengah keluarga. 我们出生是出生在一个家庭里， Nanti satu saat ketika kita akan kembali ke sana, pengennya juga dikelilingi keluarga. 有一天我们回天家的时候，我们也希望在家人的陪伴下。 Saya mendapati beberapa anggota jemaat yang ketika akhir hidupnya itu nggak mau ke rumah sakit karena takut nanti di rumah sakit itu nggak bisa dikumpul, keluarga nggak bisa kumpul. 我经历过，我几个信徒，他们要
到了人生最后一个阶段的时候，他们不要在医院里，因为怕在医院里孤零零一个人，没有家人在身边陪伴。 Itulah keluarga yang diinginkan oleh setiap orang. 这就是每一个人都希望有的家庭。 Dan memang sebetulnya Tuhan membuat keluarga itu begitu berharga. 而且上帝创造了家庭是非常的宝贵。 Kalau kita melihat keseluruhan firman Tuhan, maka kita bisa melihat Tuhan itu menempatkan keluarga itu begitu penting. 如果我们看上帝整个的对人类的计划，我们看到上帝把家庭放在非常重要的位置。 Sejak dari awal ketika Tuhan menciptakan, maka Tuhan ciptakan keluarga, yaitu manusia, Adam dan Hawa, satu keluarga. 从一开始上帝创造的时候，他创造了家庭，就是亚当和夏娃一个家庭。 Di dalam kehidupan juga Tuhan membuat keluarga itu menjadi tempat untuk orang bertumbuh. 而且在这个人生当中，上帝创造家庭，使人可以在家庭里面成长。 Nah, waktu Musa menasihati bangsa Israel, 当摩西训诲以色列百姓的时候， di dalam Ulangan pasal ke-6 Musa berkata, "Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." 在生命记里，摩西写下来，你要爱全心全意的爱上帝。 Apa yang kuperintahkan kepadamu, ajar kepada anak-anakmu. 我所吩咐你的一切，你要教训你的儿女们遵守， Supaya anak-anak itu juga belajar mengasihi Tuhan. 使你的孩子、你的后代也可以学习爱上帝。 Disitulah keluarga Tuhan pakai untuk membentuk anak-anak. 在这里，上帝就使用家庭来教育孩子们。 Dan Tuhan juga pakai keluarga untuk menjadi jalan berkat. 上帝也使用家庭成为祝福的管道。 Makanya di dalam perintah Tuhan, 所以在上帝的诫命里， Tuhan memerintahkan supaya anak-anak itu menghormati ayahnya dan ibunya. 上帝要孩子们要孝敬父母亲， Karena di dalam hormat kepada orang tua ada janji berkat. 因为你孝敬你的父母亲，有上帝的应许在里面。 Musa mengingatkan dengan menghormati orang tua, kamu akan panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan. 摩西说：“你孝敬父母，那么你就在上帝所赐你的地上得以长寿。” Itu sebabnya keluarga menjadi satu tempat di mana Allah berkarya. 所以在一个家庭里，上帝会工作。 Nah, sekarang kita bukan hanya berbicara tentang keluarga, tapi juga keluarga Allah. 现在我们所说的不单单是一个家庭，而且是上帝的家庭。 Nah, gambaran keluarga ini juga menjadi gambaran dari keluarga Allah. 我们的家庭也是成为上帝家庭的写照。 Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini berkata dalam ayat yang ke-19, kamu bukan orang asing dan bukan pendatang. 所以上帝的话语在第19节这样说：“这样你们不再做外人和客旅， Bukan orang asing dan bukan pendatang. 你们不再是外人和客旅了。 Kenapa demikian? 为什么会这样？ Karena yang namanya orang asing itu adalah orang yang tidak punya bagian. 因为外人是与我们没有份的。 Nah, kalau kita punya keluarga, ada warisan, maka warisan itu diberikan bukan kepada orang asing. 如果一个家庭里他有遗产的话，那么这个遗产不是给外人。 Pendatang atau orang yang bertamu itu juga bukan keluarga. 客旅或者客人，他们也不是家庭的成员， Karena yang namanya pendatang itu hanya datang untuk sesuatu. 因为客人他来只是为一种目的。 Nah, firman Tuhan ingin mengingatkan kalau kita ini adalah anggota keluarga Allah, maka kita bukan kayak pendatang atau bukan seperti orang asing. 所以上帝的话语提醒我们，我们成为上帝家里的人，我们不再是外人或者像客人一样。 Apa artinya di sini?
这是什么意思呢？ Ini mau memaksudkan supaya kita itu sadar bahwa jadi anggota keluarga Allah, kita punya peran. 是要我们觉悟到，我们成为上帝家里的人，我们是有特定的角色。 Kita bukan kayak orang asing yang tidak mau tahu apa-apa. 我们不像是外人，我们什么都不要知道。 Kita bukan kayak tamu yang hanya mau sesuatu di dalamnya. 我们也不像是客人来只是做客罢了， Tetapi menjadi anggota keluarga yang ikut berperan di dalamnya. 但是我们成为上帝家里的一份子，我们有我们自己的角色。 Saya ingat ketika saya kecil, saya dengan JJ saya. 我记得我还小的时候和我姐姐， Ya, kami berdua harus melakukan pekerjaan yang di rumah. 我们在家里必须帮忙做家事。 Ya, orang tua kami mengajar kami kalau JJ itu yang sapu, maka saya yang harus pel. 我们的父母亲告诉我们，如果姐姐扫地的话，那我就要抹地。 Nah, hari berikutnya saya yang sapu, JJ yang pel. 那么下一天我扫地，姐姐抹地。 Ya, kalau mau makan yang satu siapkan piringnya. 吃饭的时候，一个人就准备盘碗， Nanti kalau sudah selesai yang lainnya yang cuci piringnya. 然后吃完了饭，另外一个就要负责洗盘碗。 Ya, waktu kecil saya kadangkala bertengkar dengan JJ saya. 我小时候常常和我的姐姐争吵， Saya bilang kemarin aku sudah nyapu. 我昨天已经扫地了， Iya. Jadi pengennya nggak mau ngepel lagi sekarang. 所以 begitu. 我就不想要抹地。 Ya, itulah anak-anak. 这是小孩子， Tapi hari ini saya baru sadar kenapa demikian. 但是今天我才醒悟到为什么这样。 Saya sadar itu merupakan satu kesabaran orang tua saya. 我醒悟到这是我的父母亲的耐心， Karena kami ini anak-anak 因为那个时候我们还小， yang sebetulnya sangat terbatas. 其实我们所做的很有限。 Kalau nyuci mungkin nyucinya lama. 我们洗东西的时候，也许要花很长的时间； Kalau sapu mungkin nyapunya kurang bersih. 扫地的时候也扫不干净。 Tapi dikasih kesempatan. 但是给我们机会， Kadang mama kalau lihat saya mungkin jengkel juga. Ini nggak selesai-selesai nyucinya. Begitu. 也许我妈妈看我洗盘碗的时候很不耐烦，你洗的这么久啊！ Cici saya kadangkala marah-marah karena air pel-pelannya itu menjadi kotor. Ternyata saya sapunya kurang bersih. 我姐姐常常对我生气，因为我扫地不干净，所以她抹地的时候那个水变得很脏。 Tapi mama papa izinkan itu. 但是父母亲允许我们这样做， Karena mereka melihat kami anak-anak bagian dari keluarga. 因为他们看到我们是他们的孩子，在家庭里有份。 Di mana bagian dari keluarga itu diakui dan dihargai kehadirannya. 我们在家庭里的存在是被认可，并且被尊重的。 Saya sekarang sebagai dosen. 我现在是一个教授， Kadang saya minta mahasiswa untuk menolong saya. 有时候我要求学生们来帮助我， Tapi kadangkala jujur jengkel. 但是老师说，我常常觉得不耐烦， Karena ketika mengerjakannya tidak sesuai dengan apa yang saya suka. 因为他们做的和我所想要的不符合。 Kadangkala saya lihat, udah sini saya kerjain sendiri. 有时候我说好了好了，我自己来吧， Bisa lebih cepat dan lebih baik. 我能够做得更快更好。 Tapi hari ini saya sadar, 但是今天我醒悟到， itu luar biasanya Tuhan kita kepada kita. 这是我们上帝特别对我们的恩典。 Kita jadi keluarga Allah, 我们成为上帝家里的人， Tuhan mau rangkul kita jadi anak-anaknya. 上帝要拥抱我们，成为他的儿女。 Lalu Tuhan kasih kesempatan untuk kita ini berperan. 上帝给我们机会，使我们可以发挥我们的角色。 Walaupun mungkin kita ini tidak sempurna, 虽然我们都是不完全的， tapi Tuhan beri kita kesempatan untuk ikut melayani. 但是上帝给我们机会，使我们可以参与侍奉。
Tuhan bisa berkata, aku bisa lakukan semuanya sendiri. 上帝可以说我自己可以全部做好， Tapi Tuhan kasih kita untuk ikut melayani. 但是上帝给我们机会，让我们可以参与侍奉， Itu adalah anugerah. 这就是恩典。 Mengasihi dan menghargai kita sebagai anggota keluarga. 上帝爱我们，并且珍惜我们，成为他家里的儿女。 Jadi kalau sebagai anggota keluarga dikasih peran untuk melakukan sesuatu, 所以，如果我们成为上帝家里的人，上帝给我们机会，可以去做一点事情， itu berarti satu kesempatan yang luar biasa. 这是上帝特别给我们的机会。 Karena Tuhan bisa kerjakan sendiri lebih baik. 因为其实上帝自己可以完成的更好， Tapi masih mau kita ikut di dalamnya. 但是他还是愿意我们参与在里面。 Itu sebabnya mari kita pakai peran kita sebaik-baiknya sebagai anggota keluarga. 所以我们要好好的去实行我们成为上帝家里的人所应该扮演的角色。 Nah, firman Tuhan ini mengingatkan gambaran keluarga itu dalam gambaran seperti bangunan. 上帝的话语给我们描绘，成为上帝家里的人，好像是一个建筑物一样。 Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. 第21节说，各房靠他联络的合色，渐渐成为主的圣殿。 Nah, gambaran keluarga bukan hanya gambaran tentang hidup, bukan kayak pendatang dan orang asing. 所以，成为上帝家里的人，不单单是不是像外人和客里一样， Tetapi juga sekarang gambarannya seperti sebuah bangunan. 但是这里也描绘成好像建造一个房子。 Nah, bangunan itu digambarkan pertama-tama tentunya bangunan punya dasarnya. 要建造一个房子，当然先要有它的根基。 Firman Tuhan kasih tahu dasarnya dari bangunan itu adalah pengajaran dan Yesus Kristus Tuhan kita sebagai batu penjuru. 圣经告诉我们，我们是被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。 Artinya bangunan itu akan menjadi kokoh karena punya dasar yang kuat. 这个房子会成为坚固牢靠的房子，因为它有坚固的根基。 Bangunan itu indah karena punya satu titik ukur yang sama, yaitu batu penjuru. 这个房子成为一个漂亮的建筑物，因为它有一个房角石成为它的根基。 Nah, semua bangunan itu terlihat begitu kuat oleh karena punya dasar yang kuat. 这个房子成为一个很坚固的建筑物，因为它有坚固的根基。 Maka dalam gambaran seperti ini, Tuhan ingin berkata, kalau kita jadi anggota keluarga Allah, 所以在这里，上帝要告诉我们，如果我们成为上帝家里的人， seperti sebuah bangunan, 好像一个建筑物一样， maka kita harus punya dasar yang kuat, 我们必须拥有坚固的根基， yaitu firman Tuhan. 就是上帝的话语。 Di mana Tuhan Yesus menjadi contoh dan teladan kita. 耶稣基督成为我们的榜样， Itu sebabnya mengapa kita perlu belajar firman Tuhan. 因此这就是我们为什么要学习圣经上帝的话语。 Kita tiap hari perlu untuk terus baca firman Tuhan. 我们需要每天读神的话语， Supaya itu jadi dasar bagi kita. 使它成为我们的根基。 Mau melakukan apapun juga ingat firman Tuhan. 无论我们要做什么事情，我们都要记得神的话语。 Bahkan firman Tuhan berkata, kamu mau makan atau minum, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. 甚至圣经告诉我们，你吃你喝，你都要为荣耀上帝而做。 Itu berarti kalau kita mau makan dan minum, lihat makanan jangan berkata, ya makanannya kok seperti ini. 所以，当你要吃喝的时候，你不要看到食物说
哎呀，又是这样的东西。 Tapi kita berkata, terima kasih Tuhan masih bisa makan, gitu kan? 但是我们要说感谢主，我还可以有东西吃。 Ketika waktu yang lalu lagi banyak orang kena COVID, 前一段时候，很多人染上了这个新冠病毒， mereka makan nggak ada rasanya. 吃东西的时候没有味道。 Hari ini kalau kita bisa makan ada rasanya, 今天如果我们吃东西能够吃出味道来， bersyukur ya. 要感谢主。 Kalau istri masak agak keasinan, 如果妻子煮菜太咸了， bersyukur. 感谢主； Kalau anak masakkan keasinan, 如果孩子煮太咸了， jangan marah-marah bilang, lu mau kawin ya? 你不要发脾气说你想结婚是吗？ Kalau dikasih teh kurang manis, 如果给你做的甜茶不够甜， bersyukur. 要感谢主， Masih bisa rasa, betul? 你还可以尝出味道。 Makan atau minum, puji Tuhan. 无论吃喝都要感谢主。 Hari ini masih bisa hidup, 今天我们还活着， masih bisa bernafas, 我们还有呼吸， bersyukur. 感谢主。 Iya. Itu yang waktu kena COVID itu mau nafas saja susahnya setengah mati. 得到这个新冠病的人气喘呢，连呼吸都困难。 Hari ini walau kita harus pakai masker, bersyukur. 今天虽然我们还必须戴着口罩，感谢主。 Iya. Kami yang di sekolah ketika pakai masker kami bersyukur. 我们在学校里的要戴口罩的时候，我们感谢主。 Kenapa? 为什么呢？ Karena mahasiswa ternyata ketika pakai masker semua nggak sakit-sakit. 因为戴上了口罩，我们的学生呢，他们都不生病。 Dulu ketika nggak pakai masker, tiap minggu itu ada yang minta obat pusing lah, obat batuk lah ini. 以前还没有戴口罩的时候，每个礼拜大概都有学生来要这个感冒药啦、咳嗽药啦。 Sekarang semua pakai masker, 现在大家都戴口罩， 2 tahun nggak sakit. 2年以来没有生病， Puji Tuhan ya. 感谢主。 Walaupun kalau pakai gini ngomongnya ngap-ngapan juga. 虽然戴上口罩有一点呼吸困难， Tapi bersyukur masih bisa merasakan itu semua. 但是感谢主，我们还可以感受到这一切。 Kalau kita masih punya perasaan, bersyukur juga. 如果我们还有感觉、有感情的话，感谢主。 Apa yang dilakukan Tuhan ketika ia disakiti? 当主被人伤害的时候，他做了什么？ Dia mengampuni. 他饶恕他们。 Maka kita juga harus belajar seperti Tuhan Yesus. 所以我们也要学像耶稣一样。 Kadang orang di sekitar kita, keluarga kita, bisa kadangkala omongannya, sikapnya nyakitin hati. 有时候可能我们四周围的人，我们的家庭，他们的说话或者态度，伤了我们。 Maka kita harus belajar untuk mengampuni mereka juga. 我们也要学习饶恕他们。 Itu keluarga Allah itu dibangun di atas dasar firman Tuhan. 上帝的家庭是建造在上帝的话语做根基之上。 Kita diberi kesempatan jadi anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita belajar seperti Tuhan Yesus. 我们有机会成为上帝的儿女，上帝要我们学习像主耶稣一样， Belajar mengasihi orang, 学习爱别人， belajar mengampuni, 学习饶恕， belajar menerima mereka apa adanya. 学习接纳他们，照他们的本相， Seperti Tuhan Yesus yang mau terima semua orang. 就好像主耶稣愿意接纳每一个人一样。 Ada kalanya saya bersama dengan anak-anak dan mereka berkata, Papa hanya sayang sama Cece, nggak sayang sama saya. 我的孩子们有时候他们会说：“爸爸，你只爱姐姐，不爱我。” Ada kalanya kasih kita itu masih mengasihi orang yang menyenangkan kita.
有时候我们的爱是那些令我们欢喜的人， Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, yuk belajar seperti Tuhan Yesus. 但是今天神的话语告诉我们，让我们来学习像主耶稣一样。 Ketika orang kurang menyenangkan, mari kita tetap belajar memeluk mereka, menerima mereka. 当我们遭遇到不可爱的人，让我们也学习主耶稣，来拥抱他们，来接纳他们。 Karena kita ini dibuat menjadi seperti satu bangunan. 因为上帝建造我们好像一个建筑物一样， Dikatakan di sana yang rapi tertata untuk menjadi tempat atau bangunan tempat kediaman Allah. 各房靠它联络的合适，渐渐成为主的圣殿。 Artinya Tuhan itu menempatkan setiap orang dan menerima semua orang apa adanya. 表示说，上帝接纳每一个人，就照他们的本相， Dan membuat mereka semua atau setiap orang itu untuk jadi bagian dari bangunan atau gambarannya keluarga Allah ini. 让每一个人成为这个完整的建筑的一部分，或者上帝家里的一份子。 Siapa semua orang itu? 这些人是谁呢？ Semua orang itu adalah saudara dan saya. 这些人就是你和我， Kita ini berbeda-beda. 我们大家都不一样， Kita ini tidak ada yang sama satu dengan yang lain. 每一个人都不一样，没有两个人是完全一样的。 Tetapi itu yang Tuhan mau untuk tempatkan semua jadi satu. 但是上帝要把我们大家都放置在一起， Artinya setiap orang tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu hina. 表示说没有一个人是太卑微、太微小的。 Saudara, saya seringkali ketika berada di tempat saya pelayanan dulu, 在我以前侍奉的地方， maka saya seringkali melihat dari mimbar kepada anggota jemaat. 我常常从讲台上向下看所有的信徒们。 Nah, biasanya anggota jemaat itu sudah punya tempat duduknya masing-masing. 通常信徒们他们都有个人的位置， Yang duduk di situ ya tiap kali kalau datang duduknya di situ. 坐在一个特定的座位的就是他。 Itu di tempat saya ya, di sini semua baik-baik semua. Enggak. 那是在我以前的地方，这里没有这样的情况。 Nah, yang jadi masalah adalah 现在问题是， ketika ada orang baru datang, 如果有一个新人来， dia lihat kanan, lihat kiri, mau duduk bingung. 他看左看右要坐下来，觉得很困惑， Mau duduk di situ bilang, ini sudah ada orangnya. 要坐在那边，有人说这里有人了， Mau duduk di tempat lain, di situ juga sudah ada orangnya. 要坐到别的位置，有人说这里有人了， Akhirnya orangnya duduk di paling belakang pojok sendiri. 最后那个人只好坐在最后面角落的地方。 Dan begitu selesai kebaktian, cepat-cepat pergi. 聚会一完毕，马上就走了， Karena merasa tidak dapat tempat. 因为他觉得没有地方给他。 Oh, kalau di sini baik-baik semua, itu di sana gitu ya. 那是别的地方，这里没有这种。 Sehingga dia tidak merasa menjadi bagian dari bangunan itu. 所以他觉得他不是这个房子里的一部分。 Nah, hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara duduk bersama di sini. 今天弟兄姐妹们，我们大家坐在一起， Boleh saling lihat kanan kiri dah. 我们看看我们的左右两边， Sudah kenal semua? 你认识了吗？互相认识了吗？ Nanti kalau minggu depan nggak kelihatan datang, tanyain di mana kamu gitu ya. 如果下个礼拜你没有见到他，你可以问：哎，你怎么样啊？ Karena kita jadi satu bangunan. 因为我们大家都是一个家里， Di mana setiap orang itu punya tempatnya. 每一个人都有他的位置， Tidak ada satu orang pun yang dikatakan, ini nggak perlu dibuang. Nggak ada. 没有一个人可以说这个不重要，把它丢掉。 Semua orang punya tempatnya di dalam bangunan itu. 每一个人在这个建筑物、在这个房子里都有他的地方。 Juga saudara dan saya di dalam Tuhan. 你和我在主里面也是这样。
Luar biasanya Tuhan adalah walaupun kita ini sering menyakiti hati Tuhan, 上帝是非凡的，虽然我们常常伤他的心， seringkali nggak taat sama Tuhan, 我们常常悖逆不顺服， seringkali berdosa, 我们常常犯罪， tapi Tuhan tetap bilang ini tempatmu ada. 但是上帝仍然保留我们的位置。 Tuhan mau menerima kita. 上帝要接纳我们， Tidak ada seorang pun yang terlalu hina, terlalu kecil untuk ditinggalkan. 没有任何一个人是那么微小而且卑微，以致他能够被丢弃。 Itu sebabnya mari bersama kita pun juga saling menerima satu dengan yang lain. 所以我们大家一起，我们大家彼此接纳。 Jangan sampai nanti ada orang yang mau duduk di sekitar kita, kita bilang enggak, kamu bukan bagian. 不要发生。如果有一个人要坐在我们旁边，我们说：“哎，这里不是你的地方。 Tapi mari kita berkata, silahkan duduk di sebelah saya. ”但是我们要说：“好，请坐，请坐。 Bahkan kita bisa bersama-sama dengan mereka. ”甚至我们可以大家在一起， Karena kita ini ditata menjadi satu bangunan Allah. 因为上帝把我们每一个人联络的合适，成为他的。 Lalu bagaimana kita bisa jadi demikian? 然后我们要怎么样去达到呢？ Ayat 22 memberitahukan kepada kita. 第22节告诉我们， Dikatakan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan. 你们也靠他同被建造。 Turut dibangunkan untuk menjadi apa? Menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. 同被建造成为什么呢？成为上帝借着圣灵居住的所在。 Artinya Tuhan itu bukan hanya menempatkan kita, tetapi juga mau membangun kita atau membentuk kita. 表示说，上帝不单单是把我们放置在这里，但是他要建造我们，要塑造我们。 Bagaimana membentuknya? 要怎么样塑造我们呢？ Firman Tuhan berkata, di dalam Dia. 在他里面， Itu berarti ketika kita mau untuk berada di tangan Tuhan, 表示说，如果我们愿意被放在上帝的手里， mau taat sama Tuhan, 我们愿意顺服上帝， mau menyerahkan hidup kita untuk dituntun dan dibentuk oleh Tuhan. 我们愿意把我们的生命交在主的手里，让他来带领，让他来塑造。 Saudara, ini yang seringkali paling susah dalam kehidupan. 这往往在我们的生命就是最难的事情， Karena seringkali ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita ini nggak suka untuk dibentuk oleh Tuhan. 因为当上帝要塑造我们的时候，我们不愿意，我们不喜欢。 Satu kali saya pergi melihat seorang yang melukis di kanvas. 有一次，我看到一个画家在一张帆布上作画， Maka saya berdiri di belakang pelukis itu karena nggak mau ganggu dia. 我不要影响他，所以我静静的站在他后面。 Ya. Dan dia mulai dengan mencampur warna-warna yang ada. 然后他就开始掺他的色料， Lalu dia mulai dengan warna yang hitam dan biru yang gelap. 他开始用很深的黑色和蓝色去画， So itu disapukan ke seluruh kanvas itu. 把整个画面都刷满了。 So saya melihat begitu, ini mau ngelukis apa? 我看了，我觉得很奇怪，他到底想要画什么呢？ Saudara, tapi saya nggak boleh ngomong kan, saya harus lihat begitu aja. 但是我不敢说，我只是静静的看着。 Dan kemudian dia memakai warna lain untuk mulai melukiskan. 然后他又加上别的颜色，开始画画。 Setelah jadi baru terlihat ternyata dia sedang melukis satu pemandangan matahari terbenam. 当画完了，才看到原来他是在画夕阳西下的景色， Dengan air yang begitu indah yang memberikan gambaran dari matahari itu. 那边有水反映出夕阳， Dengan warna langit yang temaram dari yang sudah mulai malam dan yang menjelang malam itu. Dan kelihatan begitu indah.
那么天空的颜色也反映出这个黄昏的颜色，非常的漂亮。 Setelah jadi, saya tanya kepada pelukisnya. 当他画完了，我问那个画家， Saya tanya, waktu tadi kamu taruh warna gelap, hitam, biru, seluruh kanvas itu, 你开始的时候画上黑色和蓝色， lalu saya tanya, kenapa kamu taruh gitu? 为什么你这样画呢？ Dia katakan, karena saya punya gambar itu di kepala saya. 因为在我的脑海中，我有一个完整的画面， Saya tahu apa yang mau saya lukiskan di kanvas itu. 我知道我想要画的是什么， Ada warna-warna yang gelap, 有一些黑暗的颜色， tetapi itu justru akan memperlihatkan warna yang cerah itu yang kemudian saya tuliskan. 但是它要和我以后要加上的艳丽的颜色成为鲜明的对比。 Saudara, ketika saya pulang, pada waktu saya berdoa, 我回家的时候，我祷告， Tuhan mengingatkan saya kepada gambaran itu. 上帝提醒我那一幅画面， Dan Tuhan sepertinya mau berkata, hidupmu juga seperti kanvas itu. 上帝似乎在对我说：“你的生命也像是那一幅帆布一样， Aku yang menjadi pelukisnya. 我是你的画家， Aku tahu apa yang mau aku lukiskan dalam kehidupanmu. 我知道我在你的人生中所要画的是什么。 Kadang yang kulukiskan, aku izinkan warnanya gelap. 有时候我允许用黑暗的彩色， Dan saya mulai mengerti, kadang Tuhan izinkan hal-hal yang gelap terjadi dalam hidup kita. 我开始明白，上帝往往允许黑暗的时刻发生在我的人生中。 Ada kesedihan, ada air mata, ada kegagalan, ada kekecewaan. 有悲伤，有眼泪，有灰心，有失望。 Tuhan izinkan itu. 上帝允许这一些发生， Seperti warna gelap yang sedang dilukis. 就好像在画布上加上黑暗的颜色。 Tapi Tuhan juga akan melukiskan warna-warna terangnya. 但是上帝肯定会加上艳丽的色彩。 Sepertinya Tuhan mau bertanya, waktu aku lukis gelap, kamu jadi kanvas mau lari atau mau tetap di situ? 似乎上帝在问我：当我加上黑暗的颜色时，你这一块画布，你是要跑走呢，还是仍然留在原地？ Kalau kamu lari, lukisanmu nggak jadi. 如果你逃避的话，这一幅画就画不成； Kalau kamu tetap di situ, lukisan akan jadi indah. 如果你忍耐留在原地，这一幅画最后要完成。 Di dalam Dia, kamu turut dibangun. 在它里面，我们同被建造。 Ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak sama dengan yang kita inginkan, 当上帝允许和我们自己的意愿不一样的事情发生的时候， maukah kita berkata, Tuhan, lukis hidup saya. 我们对上帝说：“主啊，让你来描绘我的人生， Karena aku tahu Tuhan sedang lukiskan suatu lukisan indah untuk hidup saya. 因为我知道上帝在我的人生中画一幅美好的图画。 Kita akan turut dibentuk oleh Tuhan, 上帝要建造我们， supaya kita menjadi seorang yang luar biasa di dalam Dia. 使我们在它里面成为一个非凡的人， Sehingga kita bisa menjadi bagian dari bangunan keluarga Allah itu. 使我们可以成为上帝家里的一份子。 Itulah saudara dan saya. 这就是你和我。 Di mana hari ini Allah juga berkata, aku mau membentuk hidupmu 今天上帝也对我们说：“我要塑造你的生 dengan 命， kuasa dan pertolonganku. 以我的能力和帮助， Supaya engkau boleh menjadi bagian dari anggota keluarga Allah 使你可以成为上帝家里的人， yang berperan karena engkau memiliki sesuatu dalam hidupmu. 是可以发挥你的角色，因为在你的人生中，你拥有这个 Yang 东西， bisa menjadi bagian dari keseluruhan bangunan itu. 使你可以成为这个整个建筑物的一部分。
Tapi maukah engkau kubentuk supaya engkau bisa jadi bagian itu? 你愿意不愿意让上帝来塑造你，可以成为上帝家里的一部分？ Dengan firman Tuhan, 以上帝的话语， dengan melihat kepada Tuhan Yesus, 我们定睛仰望主耶稣， dan dengan kuasa Roh Kudus yang menolong kita. 靠着圣灵能力帮助我们， Dalam kehidupan bersama sebagai keluarga maupun sebagai keluarga besar dari gereja ini. 在我们自己的家庭里，或者在上帝这个大家庭里， Maukah kita dibentuk oleh Tuhan? 我们愿意不愿意让上帝来塑造我们， Sehingga kita menjadi anggota keluarga Allah 使我们大家都可以成为上帝家里的人， yang bukan hanya seperti orang asing ataupun pendatang. 不是外人，也不是客离。 Biarkan Tuhan menolong dan membentuk hidup kita. 让上帝帮助我们塑造我们的人生， Sehingga ketika kita hadir di sini jadi anggota keluarga Allah, Tuhan bilang ini tempatmu. 以致当我们来这里，我们成为上帝家里的人，上帝对我们说：“这就是你的地方， Engkau berperan di sini. 在这里你有你的角 Engkau 色， diterima di sini. 在这里你被接纳， Engkau dipakai di tempat ini. 在这里你被使用。 Oleh karena Tuhan mau memberkati sebagaimana Tuhan memberkati keluarga. 因为上帝要赐福你，像他赐福家庭一样。 Maukah saudara dipakai Tuhan? 你愿意让上帝使用你吗？ Mari kita berdoa. 让我们祷告。 Tuhan, kami ingin menjadi anggota keluarga Allah 主啊，我们愿意成为上帝家里的人， yang bukan hanya seperti seorang pendatang atau orang asing, 不是像外人或者客离一样， tetapi sebagai orang-orang yang Kau beri kesempatan untuk berbagian 但是像那些你给他们机会来参与的人， di dalam kehidupan keluarga maupun juga di dalam keluarga Allah. 无论是在我们自己的家里，或者是在上帝的大家庭里， Sehingga di sini kami bukan hanya sebagai orang yang duduk, 以致在这里我们不只是一个做作的人， tetapi menjadi orang yang turut berperan bersama-sama. 但是我们大家都一起齐心协力，发挥我们的角色。 Tolong kami melihat setiap pelayanan sebagai satu kesempatan anugerah Tuhan. 就是帮助我们可以看到每一个侍奉都是上帝给我们的恩典和机会， Sehingga bukan menjadi orang yang pengen dilayani tetapi melayani. 以致我们不是一个要受人侍奉服侍的人，而是愿意服侍别人。 Kami bersyukur karena Engkau menerima kami apa adanya. 我们感谢主，因为你接纳，照着我们的本相接纳我们。 Tidak ada seorang pun di antara kami yang terlalu kecil dan terlalu hina di hadapan Tuhan. 我们当中没有任何人在主面前是太卑微、太微小的。 Terima kasih karena Engkau menerima kami dan menempatkan kami di sini. 感谢主，你接纳我们，并且把我们每一个人放置在这里。 Ajar kami Tuhan untuk kami terus boleh menjadi bagian yang sungguh-sungguh sebagai keluarga Allah. 帮助我们说，每一个人都能够真正的成为上帝家里的人， Yang rela di dalam Tuhan untuk dibentuk. 甘心情愿在主的里面，让主来塑造， Supaya kami menjadi makin serupa dengan Tuhan Yesus. 使我们可以越来越像主， Sehingga kehadiran kami dalam keluarga Allah menjadi berkat juga. 以致我们在神的家里也可以成为祝福， Dan menjadi satu bangunan yang tertata rapi di dalam Tuhan. 在主里面每一个人都联络的合适。 Karena itu tolong kami 求主帮助我们， supaya kami terus rela dibentuk oleh Tuhan. 使我们每一个人都甘心让主来塑造， Melalui pergumulan-pergumulan kehidupan, 借着我们生活中的挣扎， kami belajar untuk terus taat dan bersyukur.
我们要学习一直感恩和顺服。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Kuatkan kami untuk terus boleh belajar jadi anggota yang baik. 求主坚固我们，使我们大家愿意不断的学习，成为一个好的 Dalam nama 家 Tuhan, 人。 dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, sungguh melalui hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami sadar apabila kami bisa menjadi anggota keluarga Allah, bukan karena kami memenuhi persyaratan, tapi semua ini oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak melakukan tes and proper test terhadap kami. Kami tahu semua ini oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau menghimpun kami menjadi anggota keluarga Allah. Tuhan, kami perlu penyertaan-Mu, karena kami tidak ada apa-apanya, kami tidak tahu apa-apa, kami tidak bisa apa-apa. Mohon kiranya Kau menolong kami agar kehadiran kami sebagai anggota keluarga Allah bukan hanya ada di dalam mulut kami, hanya dalam hati kami, tetapi juga ada di tengah-tengah kehidupan kami bersama-sama. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Kami semuanya oleh karena kasih karunia yang menjadi anggota keluarga Allah, agar kehadiran kami menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami juga ingat akan hamba-Mu sebagai dosen yang mengajar di STT Amanat Agung. Kami menyerahkan sekolah teologi ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pakai seluruh hamba-hamba Tuhan, termasuk para dosen yang menyampaikan kebenaran, membangun, membentuk hamba-hamba Tuhan akan melayani. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Mohon penyertaan, mohon pimpinan-Mu dan pelindungan-Mu terhadap STT Amanat Agung dan seluruh dosen dan mahasiswa yang sedang terbentuk. Saat ini kami juga ingat akan STT Saat Malang yang akan memperingati 70 tahun ulang tahunnya pada September mendatang. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkai acara yang disiapkan. Telah semuanya berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh selama 70 tahun yang Engkau sudah memakai Saat menjadi saluran berkat, membentuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Bapa Surgawi, kami serahkan baik STT Amanat Agung maupun STT Saat, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan serta dan pimpin seluruh para dosen, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Saat ini kami juga ingin menyerahkan akan jemaat-Mu yang datang berduka cita oleh karena orang-orang mereka kasihi meninggal, wafat. Tuhan, berikan penghiburan, kekuatan kepada mereka, agar dalam kesedihan mereka mendapat penghiburan dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan jemaat selama berada dalam situasi kondisi yang tidak kondusif ini. Kiranya Engkau sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber pertolongan-Mu menjamah, menopang jemaat-Mu dari yang terkecil sampai yang dewasa, dari karyawan sampai pengusaha. Kami serahkan mereka satu persatu dalam tangan Tuhan, dari rakyat biasa sampai pada para profesional. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkaulah yang memegang hari esok kami. Serahkan gereja pemberita Injil ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang memulai pekerjaan-Mu yang indah dan baik di gereja ini, Engkau juga akan menyelesaikan dengan sempurna sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami sekali lagi serahkan akan jemaat yang hadir pada pagi hari maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Ya, Tuhan sendiri memberikan kekuatan. Tuhan sendiri yang menaungi, melindungi. Bahkan Tuhan sendiri yang menopang, menguatkan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau mendengar doa yang kami naikkan saat ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Berkat Tuhan selalu berlimpah di dalam kehidupan kita semua. Saat ini kita akan mengembalikan sedikit berkat Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara memberikan secara tunai dengan memasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang telah tersedia, atau dengan scan barcode QR yang tersedia di kursi-kursi jemaat, atau dengan transfer ke rekening gereja. Kita akan menyanyikan lagu Beri Terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi dia melihat, kerja semampumu tak menuntut, tak perlu dipuji dia yang tahu, semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang ku mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu, tak ingin dipuji tak tergoyah, memperkenankannya dia senanglah, kerja dengan sungguh tak mengeluh, semua ditempuh sebaikmu, semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Hari kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat, dia akan uji, tak kalah yang tenang, damai senang, ada pahala sedang menunggu, semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang kau curahkan dalam kehidupan kami. Karena berkat-Mu tidak berkesudahan dan selalu cukup dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami telah menjalankan persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan dengan penuh sukacita. Dan biar kiranya setiap persembahan ini boleh dipakai di dalam pekerjaan-Mu di tempat ini, untuk membangun gereja-Mu dan untuk menjalankan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan, penghiburan, dan kuat kuasa Roh Kudus beserta dengan jemaat sekalian, dari yang terkecil sampai yang dewasa, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat sekalian, ada beberapa hal dalam warta jemaat hari ini yang kita perlu perhatikan bersama. Yang pertama, kami segenap majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Johannes Lee Han Ing. Beliau adalah dosen STT Amanat Agung yang hari ini menyampaikan firman Tuhan di dalam kebaktian umum baik tadi jam 7 dan kebaktian jam 9.30. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Kemudian yang kedua, ada 2 berita duka cita. Yang pertama, telah kembali kepada penciptanya, yaitu Ibu Tan Nyuk Chin, mama dari saudari Nini, dalam usia 87 tahun, hari Rabu 10 Agustus, dan jenazah dikremasi hari ini di krematorium Grand Heaven pada siang ini. Majelis jemaat menyatakan turut berduka cita. Kemudian yang kedua, yaitu mama dari Diaken Hadi Chin, Ibu Chin Nyuk Chi, pada usia 95 tahun, disemayamkan di Bangka. Beliau meninggal kemarin hari Sabtu dan hari ini akan dimakamkan pada siang ini di Bangka. Kiranya Tuhan juga menghibur, menguatkan seluruh keluarga yang berduka. Kemudian kita melihat ada satu berita sukacita. Setelah diumumkan selama 2 minggu berturut-turut dan sampai dengan tanggal yang telah ditentukan, majelis jemaat tidak menerima satupun sanggahan. Oleh sebab itu, Saudara David Jonathan Wijaya, anak kedua, putra kedua dari Bapak Jimmy Wijaya dan Ibu Feni Iman, dan Saudari Ivana, anak ketiga, putri kedua dari Bapak Chandra Kristanto dan Ibu Diaken Irawati Chandra, diputuskan untuk sah menerima pemberkatan dan peneguhan nikah pada hari Sabtu ini, 20 Agustus jam 2 siang di gereja kita. Nah, karena masih adanya pembatasan jumlah jemaat yang boleh hadir, maka hanya jemaat yang telah menerima undangan untuk hadir di gereja dapat menghadiri ibadah pemberkatan nikah dan tetap menjalani protokol kesehatan. Kemudian warta selanjutnya dalam rangka 70 tahun STT Saat, di mana tadi Pendeta Hardi juga sudah membawanya dalam doa syafaat, ada serangkaian acara yang akan dilaksanakan dan kita akan memperhatikannya melalui tayangan video berikut ini.神学院70周年了，成为许多教会的祝福。感谢主，我们是主的仆人，但愿都能忠心的侍奉主。 Di kampus Kasih Saat, saya belajar melalui wejangan, pengajaran, dan terutama teladan hidup Bapak Ibu dosen untuk menjadi seorang pelayan Kristus yang berhati hamba. Saat telah dipakai Tuhan untuk menjadi bagian proses penggenapan rencana Tuhan bagi hidup saya dan membekali saya dengan dasar pelayanan dan kepemimpinan yang sangat baik. Godliness di STT Saat, saya merasa dibentuk menjadi pemimpin yang saleh.
Saat bukan tempat yang selalu menyenangkan, tapi keberadaannya menolong saya memahami arti panggilan Tuhan dan kasih karunia yang menyertai panggilan itu. STT Saat bukan hanya memperlengkapi, tetapi juga menyiapkan para pemimpin gereja yang memiliki doktrin yang benar dan juga hati yang seperti Kristus. Di STT Saat, kami mengembangkan setiap mahasiswa agar berkarakter servant leadership dan berpusatkan kepada Kristus. 也愿神学院继续培养真正敬畏主、爱主、爱人、忠心的仆人，直到有一天见主面的时候，听见主说：“你这良善、忠心的仆人，可以进来享受你主的快乐。” Terbersit harap dan doa, kiranya semangat ini berkobar-kobar di saat sampai hari ini. Saat perlu terus mengikuti update isu-isu tantangan dan kebutuhan perkembangan pelayanan sehingga dapat semakin membekali calon-calon hamba Tuhan dalam menjaga fighting spirit, hati dan pikiran yang berpusat pada Kristus. Harapan saya STT Saat menjadi berkat bagi hamba Tuhan di kalangan yang lebih luas. Kiranya Tuhan terus memakai STT Saat, memperlengkapi dan membentuk semakin banyak orang untuk melayani seluas-luasnya bagi kerajaan Tuhan. Doa kami, STT Saat terus menyiapkan para pemimpin dan para hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani dengan hati yang tertuju kepada Kristus. STT Saat akan menjaga visi dan komitmen ini dari generasi ke generasi berikutnya. Saya mengajak rekan-rekan, kita rayakan HUT Saat yang ke-70. Seeing what Jesus sees. The harvest is now. Ya, rangkaian acara HUT Saat ada satu bagian yang para aktivis diaken bisa mengikuti dan mendaftar untuk acara tersebut. Ya, jadi kita bisa bersama-sama mengikutinya dan mendoakannya. Yang terakhir, e-poster untuk ibadah minggu depan. Minggu depan kita akan belajar pentingnya membayar nasar yang sudah kita ucapkan dengan tema bayar nasar disampaikan oleh Pendeta Riki. Kita siapkan hati merenungkan pertanyaan, apakah kata-kata yang saya ucapkan menguntungkan atau merugikan diri saya sendiri. Kiranya kita siapkan hati bersama-sama kembali beribadah minggu depan. Demikian warta pada hari ini, kita boleh mengambil saat teduh.